Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang dimuliakan sahabat saya Profesor Dr. Basri Ibrahim, hadirin hadirat, mukminin dan mukminat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Di sini kami diberikan 3 slot. Slot yang pertama sebagai pendahuluan, iaitu saya kena bercerita tentang pensyariatan Ramadan satu kerahmatan. Bila kita sebut tentang rahmat, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam sebuah hadis qudsi. Allah mengatakan, "Inna rahmati sabaqat ghadabi." Sesungguhnya rahmat aku mendahului kemurkaanku. Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Quran menceritakan tentang adanya dosa dan adanya pahala. Allah Azza wa Jalla juga di dalam Al-Quran menceritakan tentang adanya syurga dan adanya neraka. Tetapi walaupun penceritaan di dalam Al-Quran itu terkandung 2 bahagian ataupun dua perkara, syurga dan neraka, dosa dan pahala, mukmin dan orang jahat, mukmin dan fajir. Tetapi Allah Azza wa Jalla menetapkan di dalam hadis qudsi yang saya baca tadi, "Inna rahmati sabaqat ghadabi." Sesungguhnya rahmat aku mendahului kemurkaanku. Bahkan di dalam salat Allah wajibkan orang-orang mukmin ni 17 rakaat yang kita wajib buat, mesti buat. Yang mana dalam 17 rakaat itu terdapat satu ayat yang wajib dibaca oleh semua. Dia ada 7 ayat, tapi dalam salah satu ayat tu kita baca Ar-Rahmanir Rahim. Allah yang Ar-Rahman dan Allah yang Ar-Rahim. Wajib baca. Siapa yang skip ayat ni, dia kata tak nak baca lah. Dia baca Fatihah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, dia skip Ar-Rahmanir Rahim, terus kepada Maliki Yaumiddin, salatnya jadi tak sah. Salatnya perlu diulang kerana Ar-Rahmanir Rahim merupakan salah satu ayat yang wajib dibaca di dalam salat kita. Dan salat wajib itu ada 17 rakaat. 17 kali kita duk baca ayat ni. Walaupun mungkin kadang-kadang kita tak berapa nak menghayati maknanya, tapi paling tidak kita baca. Cuma lepas ni kita kena hayati. Allah yang bersifat Ar-Rahman dan Allah yang bersifat Ar-Rahim. Cuma ulama berbeza pendapat sikit tentang makna Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Yang masyhur, Ar-Rahman yang Allah Azza wa Jalla itu, sifat Ar-Rahman ialah rahmat Allah yang merangkumi keseluruhan makhluknya. Sama ada makhluknya itu beriman ataupun tidak, Allah tetap memberikan pelbagai kurniaan kepada manusia, kepada jin, kepada haiwan. Walaupun kadang-kadang manusia itu tidak saleh kepada Allah, Allah tetap memberikan kurnia, keselesaan dan nikmat hidup di dalam dunia ni. Tapi bila sebut Ar-Rahim, Ar-Rahim maknanya rahmat Allah hanya kepada hamba-Nya yang mukmin, yang taat kepada Dia. Hadirin mukminin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Ramadan diambil daripada perkataan Ar-Ramda menurut sebahagian ulama. Ar-Ramda bermaksud pasir yang panas. Pasir yang panas. Kenapa Ramadan itu dipanggil sebagai diambil daripada perkataan pasir yang panas? Menurut ulama, kerana sifat Ramadan itu membakar dosa hamba. Oleh kerana itulah pensyariatan Ramadan ini merupakan satu rahmat. Kenapa?
Kerana Allah Azza wa Jalla meletakkan di dalam bulan Ramadan ini beberapa keistimewaan. Seperti mana yang tuan-tuan dan puan-puan tahu. Yang pertama, Allah Ta'ala pilih bulan Ramadan ini sebagai bulan turunnya Quran. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa mayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan itu diturunkan padanya Quran sebagai hidayah bagi manusia dan mengandungi keterangan-keterangan yang menerangkan tentang hidayah tersebut dan keterangan-keterangan yang membezakan di antara hak dan batil. Bila kita kata Quran turun dalam bulan Ramadan, Quran itu sendiri merupakan satu kurnia yang besar kepada manusia. Kita tak tahu bagaimana kita nak taat kepada Allah Azza wa Jalla melainkan diterangkan di dalam Al-Quran. Kita tak tahu macam mana tata cara untuk beribadah kepada Allah melainkan dengan adanya panduan daripada Al-Quran. Dan Al-Quran menjelaskan di dalam ayat-ayatnya kita patut patuh kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan Al-Quran kita mengenal apa itu hidayah. Dengan Al-Quran juga kita boleh bezakan apakah yang dikatakan sebagai hidayah dan apakah yang dikatakan sebagai dalalah, iaitu kesesatan. Di dalam Al-Quran juga diterangkan tentang kisah-kisah yang terdahulu bagi manusia-manusia yang pernah menderhaka kepada Allah supaya kita mengambil pengajaran. Banyak cerita yang kalau tanpa Quran kita tak tahu, melainkan dibuktikan di orang kata apa? Di zaman-zaman akhir ini saja. Ketika mana dibicarakan tentang bagaimana Fir'aun itu ditenggelamkan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam laut. Mumia Fir'aun tu tak diketahui adanya garam di dalam paru-parunya, melainkan setelah diadakan kajian di zaman moden ini. Tetapi Al-Quran telah menceritakannya. Dan akhirnya Profesor Maurice Bucaille membuktikan memang terdapat garam di dalam paru-parunya. Dan jasadnya kekal sehingga ke hari ini. Ia merupakan satu kurnia daripada Allah Azza wa Jalla untuk orang yang beriman mengambil iktibar dan mengambil pengajaran daripadanya. Jadi Al-Quran itu kitab hidayah. Al-Quran juga menceritakan mana yang betul dan mana yang salah. Dan di antara rahmat Allah Azza wa Jalla apabila Quran itu turun, bacaan Quran itu juga baca memberikan pahala. Sebab itu bila disebut tentang definisi Quran, para ulama menyebutkan seperti mana yang disebutkan oleh ulama-ulama ulumul Quran, antaranya Syekh Manna' Al-Qattan dalam kitab dia Mabahis Ulumul Hadis. Dia kata apa? Dia kata kalamullah al-munazzal ala nabiyina Muhammad al-muta'abbad bitilawatih. Al-mu'jiz al-muta'abbad bitilawatih. Quran itu apa dia? Quran itu kalam Allah yang diturunkan ke atas Nabi kita Muhammad yang bersifat mu'jizat. Apa itu mu'jizat? Yang melemahkan orang lain untuk mencabarnya. Quran cabar kita. Orang yang tak beriman di zaman itu juga, orang yang tak beriman di zaman Nabi juga. Quran cabar. Kalau kamu tak percaya, bawakan satu surah yang sama macam Quran. Sampai sekarang cabaran itu still terbuka, tapi tidak ada yang boleh menandinginya. Kemudian dikatakan al-muta'abbad bitilawatih. Orang yang bertilawah Al-Quran itu dikira beribadat dengan lafaz-lafaz yang dibaca. Lafaz-lafaz Quran yang kita baca dianggap sebagai ibadah. Seperti mana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang masyhur, Nabi kata, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah wal hasanatu bi'ashri amsalha. Fa inni la aqulu alif lam mim harf, walakin alif harf wa lam harf wa mim harf." Atau kama qala, hadis riwayat Tirmizi yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan
Sesiapa yang membacakan satu huruf daripada kitab Allah, maka baginya pahala. Dan satu pahala itu akan diganda 10. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf. Tapi sesiapa yang membaca alif lam mim, alif itu satu huruf, lam itu satu huruf, dan mim itu satu huruf. Penurunan Al-Quran merupakan rahmat yang terbesar bagi Allah Azza wa Jalla. Di antara rahmat yang terbesar yang Allah Ta'ala turunkan kepada hamba-Nya, kepada makhluk-Nya. Itu yang pertama. Yang kedua, tuan-tuan, Allah Azza wa Jalla jadikan bulan ini bulan wajib untuk kita berpuasa. Yang mana puasa ini merupakan satu ibadah yang istimewa. Dalam kuliah yang lepas, di tempat lain saya sebutkan, Allah Azza wa Jalla berfirman dalam sebuah hadis qudsi riwayat Muslim, yang mana Allah menyebutkan, kullu amal ibni Adam lahu illa as-saum ataupun illa as-siyam fa innahu li wa ana ajzi bih. Setiap daripada amalan anak Adam itu adalah untuk dirinya, kecuali puasa. Kerana puasa itu untuk aku, dan akulah yang akan memberikan ganjaran kepada orang yang berpuasa. Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali dalam kitab dia Lataiful Ma'arif menceritakan bahawasanya puasa ini bila Allah Ta'ala kata untuk dia, kerana puasa ini sukar untuk dimasukkan perasaan riak, kerana ia tidak ada perbuatan yang terzahir. Puasa ni hanya sekadar menahan lapar dan dahaga. Kalau orang tu puasa sunat, orang tak tahu dia puasa sunat, melainkan dia bagi tahu kat orang, barulah orang tahu. Susah nak masuk riak. Kalau salat ni orang nampak kita buat apa. Jadi Allah Azza wa Jalla pilih bulan ni untuk kita wajib berpuasa. Setiap daripada kita yang tidak ada keuzuran wajib untuk berpuasa. Dan puasa yang kita laksanakan ini, kata Allah, akulah yang akan memberikan ganjaran kepada orang yang berpuasa. Maksudnya apa? Maksudnya kalau Allah beri, kalau Allah yang orang kata apa, tentukan pahala bagi orang yang berpuasa, kata Ibn Rajab, perhitungan Allah, ketentuan Allah dalam menetapkan pahala, tidak ada skema baginya. Kalau tadi Nabi SAW sebut al-hasanatu bi'ashri amthaliha, satu pahala akan diganda 10. Dalam riwayat yang lain disebutkan ila 700 dhi'fin, mungkin ke 700 kali ganda. Tapi bila Allah Azza wa Jalla yang berikan kurniaan Allah Azza wa Jalla itu tidak terhitung banyaknya. Oleh kerana itulah Allah Ta'ala menyandarkan puasa ni pada zatnya yang agung. Fa innahu li, kata Allah, sesungguhnya puasa itu untuk aku. Orang yang berpuasa, dia tak puasa untuk benda lain, dia puasa untuk Allah. Sebab tu kalau dia bersendirian pun, duduk dalam bilik air seorang-seorang, dia tak curang dengan puasanya. Dia tak minum air sembunyi-sembunyi, kerana dia tahu, walaupun orang tak perasan, walaupun tak ada orang dalam bilik air itu, Allah Azza wa Jalla tetap melihat apa yang dia lakukan, tetap melihat apa yang dia laksanakan. Itu yang kedua. Puasa memberikan pahala yang berlipat kali ganda. Dan di dalam puasa itu pun kita boleh dapat lagi sunnah yang pelbagai. Lewatkan sahur juga merupakan perkara yang sunnah. Awalkan berbuka. Awal buka ni bukan maksud bila masuk asar kita buka. Dia kata kita kan disunatkan awal berbuka, Ustaz. Tak. Awal berbuka ni maksudnya bila masuk maghrib, jangan tangguh. Kerana orang Yahudi kalau mereka berpuasa, mereka tangguhkan sehingga nampak bintang. Dikatakan orang Syiah pun sama. Tapi Ahli Sunnah wal Jamaah dalam riwayat hadis yang sahih daripada Nabi SAW menyebutkan, di antara sunnah itu segerakan berbuka puasa apabila masuknya waktu maghrib. Jangan tunggu lagi makan. Dan sunnah juga sewaktu kita berpuasa ini, ya, kita memperbanyakkan tilawatul Quran, memperbanyakkan sedekah. Banyak lagi sebenarnya ibadat-ibadat lain yang disyariatkan pada bulan ini untuk memberikan gandaan-gandaan pahala kepada mukmin,
sebagai satu tanda rahmat Allah Azza wa Jalla kepada kita. Banyak lagi sebenarnya. Seperti mana satu riwayat, walaupun ada perbahasan pada sanadnya, sebahagian ulama mendhaifkannya, tetapi fiqahnya tetap diamalkan. Nabi SAW menyebutkan, man fattara sa'iman kana lahu mithlu ajrih. Atau kama qala, sesiapa yang memberi makan kepada orang yang berbuka puasa, dia akan dapat pahala seperti mana orang yang berbuka tersebut. Dan Nabi tidak menetapkan apa yang nak diberikan kepada orang yang berbuka tu. Boleh jadi hanya dengan beri tamar, dia sudah dikira mendapat pahala. Boleh jadi dengan memberi air mineral. Air mineral yang kecil sudah dikira sebagai satu sumbangan. Cuma ada satu riwayat yang menyebutkan, siapa yang mengamalkan di bulan puasa ini satu amalan sunat, maka pahalanya akan diganda jadi macam pahala wajib. Siapa yang buat satu benda wajib dalam bulan puasa akan digandakan seolah-olah dia buat 70 kali ganda. Riwayat ini tidak sahih daripada Nabi SAW. Cuma dari sudut gandaan pahala tu memang ada. Memang ada. Sebab itu Nabi SAW pada bulan ni dia jadi pemurah lebih daripada biasa. Cuma berapa gandaan tu? Allah Azza wa Jalla yang tahu berapa kadar hitungan pahala yang ingin diberikan kepada orang mukmin yang beramal pada bulan tersebut. Itu yang kedua, gandaan pahala. Yang ketiga tuan-tuan, Nabi SAW sebut dalam sebuah hadis riwayat Bukhari. Nabi kata, man sama Ramadana imana wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Sesiapa yang berpuasa di bulan Ramadan kerana keimanan dia kepada Allah dan kerana dia mengharapkan pahala daripada Allah. Tadi saya sebut dah, puasa Allah Ta'ala akan bagi pahala, dan pahala itu berganda, dan Allah berikan tanpa skema, berganda-ganda banyaknya kerana Allah Ta'ala itu rahim. Tapi Allah Ta'ala sebut, Nabi sebut dalam hadis ni, siapa yang puasa kerana keimanan dia dan dia harapkan pahala daripada Allah, Allah bukan hanya memberikan dia pahala berganda, tetapi dalam masa yang sama Allah juga akan menyucikan dosanya. Sebab itu dalam riwayat yang lain disebut, wa Ramadan ila Ramadan mukaffiratu ma bainahuma inishtunibatil kabair. Ramadan ke Ramadan akan mengampunkan dosa yang berlaku di antara keduanya, selagi mana dosa-dosa kecil, dosa-dosa besar itu ditinggalkan. Maksudnya apa? Maksudnya bila kita puasa, pahala akan diberi, dan dalam masa yang sama dosa-dosa juga, dosa-dosa kecil juga akan dicuci. Dalam riwayat yang lain Nabi SAW sebut, bukan hanya puasa menyucikan dosa-dosa kecil. Nabi menyebutkan, man qama ramadana imana wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Siapa yang menghidupkan malam Ramadan kerana keimanan dia kepada Allah dan kerana dia mengharapkan pahala daripada Allah, akan diampunkan dosanya yang telah lalu. Puasa itu menyucikan dosa-dosa kecil kalau dilakukan dengan ikhlas untuk Allah. Menghidupkan malam-malam Ramadan juga mengampunkan dosa-dosa kecil. Dan di antara rahmat Allah Ta'ala juga, qiyam Ramadan ini tidak ditentukan rakaatnya yang paling minima. Walaupun kita duk bincang 8 ke 20, 8 ke 20. Kan? Tapi sebenarnya yang tu hanya perbincangan dari sudut afdaliyah. Tapi kalau satu orang dia tak mampu, dia sakit umpamanya, tapi dia terasa nak buat 2 rakaat, ia termasuk juga dalam qiyam Ramadan. Selagi mana dia salat selepas daripada waktu Isya, dia kata saya nak sembahyang 2 rakaat lah, saya nak qiyam Ramadan 2 rakaat, insya-Allah akan diberikan pahala. Kerana Nabi SAW menyatakan di dalam hadis, salatul laili masna masna, salat malam itu 2 rakaat 2 rakaat, sebagai satu ruang kepada hamba. Kalau tak mampu nak buat 8, buatlah berapa yang kita mampu. Buatlah berapa yang kita mampu, sebagai satu keluasan. Demikian yang disebutkan oleh para ulama kita. Kemudian tuan-tuan, di antara yang rahmat yang terbesar juga, Allah Ta'ala berikan satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, iaitulah malam Al-Qadar,
malam diturunkan Quran daripada Lauh Mahfuz ke langit dunia. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Kami turunkan ia, yakni Al-Quran pada malam Al-Qadar. Apakah yang kamu tahu tentang Al-Qadar itu? Malam Al-Qadar itu. Malam Al-Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Tahun ni pegawai kerajaan dapat 700 bonus. Betul ya tuan-tuan? Mana pegawai kerajaan? Dapat 700. Yang pencen dapat apa no? Ha? Pencen apa? 350 yang pencen. Prof. Basri dia tak pencen lagi tapi dia tahu tentang orang pencen. Prihatin. Kan? Alhamdulillah kami di KUIPS pun kita bagi kaki tangan RM700 bonus ikut kerajaan. Kan? Duk cari jugalah duit-duit ni kan. Nak bagi staff happy. Sebab kami buat iftar baru-baru ni, iftar perdana. Bila buka sesi soal jawab dia tanya yang tu dulu. Dia kata kaki tangan kerajaan dapat 700. Kami dapat apa? Kita belum umum lagi, saja nak bagi surprise. Belum bagi surprise, dia tanya dulu dah. Sebab dia nak raya. Begitu berharapnya kaki tangan ni kepada bonus. Kan? Semalam saya duk sembang dengan satu orang pegawai kerajaan juga, kami duk iktikaf semalam kat masjid. Masjid Alwi. Sambil-sambil tak boleh tidur tu sembang ada kejap. Dia kata, Ustaz tahu tak? Dia kata, you tahu tak? Dia kata. Dia tak kenal saya. Dia kata, you tahu tak? Petronas berapa dapat bonus? Dia sebut, tak silap saya lah. Dia kata, 12 bulan bonus. Ada yang syarikat-syarikat lain juga dapat 10 bulan bonus. Kita pun macam terkejut. Wow, 10 bulan. Ada yang dapat 12 bulan bonus. Ada yang dapat 15 bulan bonus. Kita bila dengar, terbeliak biji mata. 12 bulan bonus, dah macam kerja setahun. Saya tak tahulah betul ke tak, dia ceritalah. Kan? Dia cerita, saya tak tahu. Jadi saya dengar je lah. Saya kata, dah macam setahun kerja bonus. Dia kata, ya. Masya Allah. Terfikir saya. Bonus ni, untuk kerajaan manusia, bonus berubah-ubah. Tahun sebelum ni, mungkin 500. Tahun ni dapat 700, seronok sikit. Tahun depan mungkin turun. Kan? Yang kerja GLC mungkin tahun ni dapat 12 bulan, tahun depan dapat 10 bulan. Bonus manusia tak tentu. Kadang-kadang tak dapat langsung. Ekonomi tak bagus, tak dapat langsung. Tapi Allah Azza wa Jalla, kerajaan Allah memberikan bonus kepada hamba-Nya. Tak pernah miss. Satu malam punya ibadat sama macam 1000 bulan. Lebih, bukan sama, lebih daripada 1000 bulan, lebih daripada 83 tahun. Maksudnya kalau kita doa pada malam tu, sama macam kita doa lebih daripada 83 tahun. Semalam saya pergi jumpa dengan student waktu malam lah kan. Dia kata, Syekh boleh tak gambar tak? Dia kata kat saya. Boleh. Budak Indonesia, budak Kuwait lah. So dia pun tak gambar. Dia kata, Syekh kalau malam ni malam Lailatul Qadar, kita telah dikira seolah-olah telah menangkap gambar lebih daripada 83 tahun dengan gambar yang sama. Saya senyum lah, terfikir betul juga. Bayangkan begitu besarnya rahmat Allah, setiap tahun tak pernah miss. Setiap tahun tak pernah kata, okey, tahun ni oleh kerana bajet kurang, Lailatul Qadar tak ada. Pernah dengar? Tak ada. Setiap tahun 10 malam yang terakhir akan disediakan untuk orang yang rajin, untuk orang yang konsisten. Malam tu kalau ibadah, lebih baik daripada 1000 bulan. Walaupun pada malam tu kita beribadat dan kita tak nampak pun tanda, kita tak tahu pun malam tu malam Al-Qadar, tak jadi syarat. Selagi mana kita ibadat dan malam tu malam Al-Qadar, kita akan diberikan pahala ibadah lebih baik daripada 1000 bulan. Itulah serba sedikit yang boleh saya ceritakan tentang Ramadan merupakan rahmat daripada Allah Azza wa Jalla. Wallahu alam. Kita bagi ruang pada Prof. Basri pula. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa salawatullah wa salamuhu ala nabiyyina al-karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang dihormati Profesor Dr. Zaimi selaku Rektor KUIP,
Tuan Iman, Tuan Bilal, para ulama, para ustaz, pendakwah muslimat, tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Ada tanggapan setengah masyarakat apabila kita bersungguh beribadah pada bulan Ramadan ini dan tidak bersungguh beribadah pada bulan bukan Ramadan, maka kita dianggap seolah-olah menyembah Ramadan. Ada istilah-istilah seperti itulah, dan kalau kita baca dalam artikel-artikel dalam bahasa Arab dan juga kita mendengar ceramah-ceramah yang diulas oleh beberapa orang ulama, melihat kepada kesungguhan cara kita beribadah ataupun kesungguhan setengah orang kita dalam beribadah pada bulan Ramadan, seolah-olah menggambarkan kita ni menyembah Ramadan. Dia menggunakan istilah itu. Pada saya lah secara peribadi, saya tidak setuju menggunakan istilah itu kepada orang-orang yang mengejar kelebihan Ramadan ini, sehingga tahap kita menggunakan perkataan menyembah Ramadan. Kita tak sembah Allah tapi sembah Ramadan, dan menggambarkan bersungguhnya kita mencari Ramadan, seolah-olah keluar satu istilah sembah Ramadan. Istilah ni saya dah dengar lama, dah lebih kurang 10 tahun lepas lah, dan bukan dikemukakan oleh sebagian orang. Bagi saya tidak wajar kita guna perkataan menyembah Ramadan, kerana apa yang jelas bila kita rujuk dalam hadis-hadis, Nabi suruh kita bersungguh dalam mencari Lailatul Qadar, bersungguh dalam ibadah. Antara dalam hadis riwayat Bukhari dan lain-lain tadi, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang mendirikan Ramadan dengan penuh keimanan. Dengan penuh keimanan itu maknanya kerana Allah Taala dan mengharapkan keampunan, maka diampunkan dosa-dosa yang terdahulu. Jadi hadis ini dia ada beberapa perkara nak diutarakan. Pertama sekali, kita mendirikan Ramadan. Imanan itu keikhlasan kerana Allah, bukan kerana manusia. Kemudian disebut selepas itu wahtisaban, mengharapkan ganjaran daripada Allah Taala. Kalau kita tengok pada Al-Imam Syatibi, dan Imam Syatibi dia menggariskan dalam kita buat ibadah ni dia ada dua maqasid, dia ada dua objektif. Kita panggil objektif lah, maqasid. Dia panggil al-maqasid al-asliyah, satu lagi dia panggil al-maqasid at-tabi'ah. Maqasid asliyah, kita laksanakan Ramadan ni, macam-macam ibadah kita buat ni, dengan solat tarawih ni, solat fardu ni, dengan bersedekah ni, dengan berpuasa pada siang harinya dan sebagainya, maka kita lakukan itu tuan-tuan, dipanggil kerana Allah, kerana itu ibadah. Maka ibadah itu adalah dipanggil objektif utama dalam kita beribadah, kerana Allah Ta'ala. Dia panggil maqasid asliyah. Yang kedua dipanggil maqasid tabi'ah. Maqasid tabi'ah ni objektif nombor 2. Maka objektif nombor 2, kita mendirikan Ramadan ataupun kita melakukan qiyam Ramadan adalah untuk mendapatkan ganjaran daripada Allah Ta'ala. Dalam hadis tu, dia tidak meletakkan ganjaran tu nombor 1, ya, kerana Allah tu nombor 2. Tak, kerana Allah tu nombor 1, ganjaran nombor 2. Ya. Jadi, bila kita menjalani ibadah puasa, tuan-tuan, kita lakukan pertama kerana Allah. Sebab Allah Ta'ala kata, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Aku tidak ciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Jadi objektif utama kita buat apa-apa ibadah adalah apa-apa amalan kita buat kerana itu adalah ibadah dan itu adalah kewajipan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, walaupun kita buat satu amalan dengan tujuan ibadah, tuan, itu adalah objektif utama. Kita nak juga supaya tubuh badan kita sihat. Kita puasa kan dia ada sihat dan sebagainya. Maka sihat itu dia bukan objektif utama. Dia objektif kedua dan sebagainya. Maka jangan letakkan objektif kedua di tempat objektif pertama. Jangan letakkan objektif pertama di tempat objektif yang kedua. Maknanya maqasid asliyah tu berada di tempat pertama. Maknanya apa-apa amalan yang kita buat yang diperintahkan dalam Quran dan Sunnah itu adalah ibadah. Letak itu ibadah nombor 1. Baru yang kedua disertai nak juga pahalanya, nak ada Ramadannya, nak kelebihan dapat Lailatul Qadarnya dan sebagainya. Jadi tuan-tuan majlis Islam, memang kita sebagai orang Islam disuruh supaya bersungguh dalam melakukan ibadah ni, zahir, batin, perkataan maupun perbuatan. Kita dituntut buat ibadah secara bersungguh, sama ada pada bulan Ramadan atau bukan bulan Ramadan. Maka tidak timbul soal kita jadi hamba Ramadan, kita bukan hamba bulan lain, tak. Kita kena bersungguh. Sehingga kan dalam hadis Muslim disebut, dia katakan Nabi iza sa'ala salasan wa iza da'a salasan wa iza sa'ala salasan. Nabi ni nak bersungguh dari segi berdoa, tuan-tuan. Cuba tuan-tuan tengok dari segi cara Nabi berdoa. Dalam hadis tadi sebut, Nabi kalau dia berdoa, Nabi ulangi doa itu 3 kali. Dan Nabi kalau meminta sesuatu daripada Allah Ta'ala, maka Nabi ulangi permintaan itu 3 kali. Itu dalam bab berdoa. Menunjukkan apa tu? Itu menunjukkan bahawa bersungguhnya Nabi dalam berdoa.
Apakah kita dalam berdoa, kita ulang 3 kali? Tuan-tuan doa lepas sembahyang lah. Ada kalimat-kalimat tertentu tuan-tuan nak fokus. Apakah kita ulang 3 kali? Siapa yang lebih bersungguh dalam melakukan amalan? Nabi lah. Sallallahu alaihi wasallam. Termasuk di antara bersedekah. Nabi bersungguh bersedekah. Bulan lain pun Nabi bersedekah. Bulan Ramadan diibaratkan bagaikan angin kencan. Apa hubungan sedekah tu dengan angin kencan? Angin kencan menghilangkan bumbu rumah. Tu kerja angin kencan. Tapi Nabi ibaratkan nak ceritanya angin kencan, maknanya begitu cepatnya dalam bersedekah pada masyarakat diibaratkan angin kencan. Kita pula tuan-tuan dalam bersedekah, apakah kita angin kencang ke apa benda? Nak banding itu nak tunjuk kepada kita bersungguhnya dalam melakukan ibadah. Lepas itu Nabi suruh kita mencari Ramadan itu pada 10 akhir. 10 akhir dan ada kata sekarang orang duduk pertikai 10 akhir itu pula balang-balang ganjil. Agak sukar untuk nak menilai balang ganjil itu sebab tuan-tuan, kalau Malaysia ni kita kata start 21 kan, mungkin negara lain dia puasa 20 ataupun 22 kan. Jadi kalau kita nak menentukan Lailatul Qadar dari sudut logik akal dan aspek itu agak susah lah. Jadi senang kita ikut formula tu, carilah 10 akhir. Kalau pakai tetap je, malam mestinya malam 27, walaupun kita tak nafi ada ulama yang berpendapat begitu. Ada 27, ada 25 dan sebagainya lah. Jadi kalau kita tetap 10 akhir, senang. Kalau kita fokus je, malam lain tak payah ibadat lah. Kita fokus 27 je. 27 kita adalah 26 di Kuwait. Macam mana tu? Orang Kuwait masih 26, kita dah 27. Sebagai contohnya lah. Tapi poin penting yang saya nak sebut tuan-tuan adalah kesungguhan dalam beribadah itu sendiri. Kesungguhan. Dalam berbuka puasa pun bersungguh. Kita menjalani ibadah puasa. Bermula daripada waktu sahur. Nabi suruh lewatkan sahur. Bukan lewatkan sahur selepas orang azan baru sahur. Kan? Lewatkan sahur. Kemudian apabila tiba waktu berbuka, disuruh segera. Itu satu bentuk kesungguhan dalam menjalani ibadah puasa. Sebab tu setakat ni belum ada lagi orang yang mati meninggal gara-gara berpuasa. Tak ada tuan-tuan, kita tengok lalu dekat pauh ni bergelimpangan mayat di situ. Atas pokok ada, bawah kursi ada, atas kereta. Ini apa semua ni? Gara-gara berpuasa. Tidak pernah kita dengar. Jadi saya nak sebutkan di sini tuan-tuan. Kesungguhan kita di dalam menjalani ibadah puasa ataupun apa-apa ibadah dalam Ramadan, ini satu benda yang dituntut. Cuma yang jadi masalah sikit ialah kesungguhan. Kadang-kadang setengah kita ni bersungguh dalam bulan Ramadan saja. Bulan Ramadan tidak bersungguh. Itu sepatutnya bulan Ramadan bersungguh gaya bulan Ramadan. Bulan tidak Ramadan bersungguh gaya bulan tidak Ramadan. Kerana kepahala tu dia semua ada pada tiap bulan. Semua ada. Kecuali bulan Ramadan dia lebih sikit. Lebih sikit. Sehingga kan paling kurang sembahyang Isyak berjamaah dan sembahyang subuh berjamaah. Orang yang menunaikan solat Isyak berjamaah, subuh berjamaah, dia dikatakan menghidupkan sepenuh malam. Dan maka logik akal kata siapa yang menunaikan solat Isyak berjamaah dan solat subuh berjamaah, insya-Allah dia akan mendapat Lailatul Qadar itu. Cuma bahagian mana, sebesar mana dia dapat Lailatul Qadar tidak diketahui. Tapi ikut logik akalnya, apabila dia telah menghidupkan seluruh malam, maka dah dapat sebahagian. Betapa pula kalau dia berusaha dengan doa, dengan qiyam dan sebagainya. Jadi di situ saya nak ceritakan tuan, kesungguhan yang perlu kita buat. Dan Ramadan ni dia mengajar kita banyak aspek ibadah yang perlu kita buat bersungguh. Solat fardunya bersungguh, solat sunatnya bersungguh. Tuan-tuan tengok ni, tiap-tiap Ramadan ni kita perhatikan di mana-mana masjid sampai 10 saf, sampai 15 saf. Sungguh je kita dalam mengejar sunat-sunat. Bermakna selepas ni, bila berakhir Ramadan, kita juga mesti bersungguhlah dalam mengamalkan sunat. Dan tidak ada istilah di kalangan masyarakat Melayu kita, sunat je. Kalau kita tanya setengah orang, siapa tak buat sembahyang sunat selepas fardu ni, sembahyang zuhur dan sebagainya? Dia kata, ini sunat je. Ulama-ulama fiqh dulu tuan-tuan meletakkan sunat ni apa? Bila konsep sunat ni? Sunatnya ulama dulu tak buat apabila mereka bertemu dengan benda wajib atau mereka menghadapi masa yang sempit, maka mereka tak buat yang sunat tu. Kita ni masa luah, sunat tak buat juga. Jadi kita tak faham konsep sunat tu. Ulama dulu bincang sunat dari aspek kalau mereka bertemu dengan benda yang wajib ataupun masa pelaksanaan sunat tu terlalu sempit, maka mereka tak ada ruang nak buat yang sunat. Kita hari ni masa nak buat sunat tu banyak, tapi kita tak buat juga. Atas alasan apa? Kita gunakan satu istilah sunat je. Maka bila sunat je kita kehilangan. Sedangkan orang yang meninggal, orang yang meninggal dunia,
Dalam sebuah hadis menyebut orang yang meninggal dunia ni, kalau dia dapat hidup semula, dia dapat menunaikan solat sunat 2 rakaat, itu sudah bahagia untuknya mengatasi langit dan bumi. Dia boleh menunaikan solat sunat 2 rakaat. Jadi kesimpulannya tuan-tuan majlis, saya nak katakan perlunya bersungguh itu bukan saja pada bulan Ramadan, bulan lain-lain juga perlu bersungguh, kerana kita sebenarnya bukan ada kaitan dengan hamba Ramadan, kita sebenarnya hamba Allah. Maka bila kita hamba Allah, Allah Ta'ala suruh hidupkan Ramadan cara dia, kita hidup Ramadan cara dia. Allah Ta'ala suruh hidupkan bulan-bulan lain cara dia, kita hidup bulan-bulan lain cara dia. Itulah saya nak sebutkan tuan-tuan. Maka kesimpulan saya katakan tadi, tidak wajarlah, saya tidak setujulah dengan istilah, dengan perkataan yang mengatakan hamba Ramadan dan sebagainya. Cuma kita guna bahasa lebih lembut. Ada setengah orang bersungguh pada bulan Ramadan tapi tidak bersungguh pada bulan bukan Ramadan. Ini bukan sifat orang yang benar-benar bertakwa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Soalan yang seterusnya yang diberikan kepada saya berkenaan dengan peperangan Badar, bukti pengukuhan akidah. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, peperangan Badar merupakan di antara peperangan yang awal yang dihadiri oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam selepas daripada hijrah. Kita semua tahu sebelum daripada hijrah tidak disyariatkan lagi peperangan, walaupun pada ketika itu ada sahabat yang diseksa. Ada sahabat yang diuji dengan pelbagai ujian, antaranya yang kita semua tahu Khabbab lah. Khabbab bin Al-Arat diseksa oleh kaum yang menjadi tuan kepada, sebab Khabbab ni dia hamba. Jadi dia diseksa. Bilal juga diseksa. Ada yang dibunuh pun, seperti Sumayyah dan Yasir. Ya. Tapi pada ketika itu tidak disyariatkan lagi peperangan untuk mempertahankan diri. Apabila sampai ke Madinah, orang-orang Islam pada ketika itu yang berhijrah, mereka tidak bawa barang melainkan apa yang perlu dan apa yang mampu. Kerana keadaan sangat sukar. Orang-orang Islam sedang diburu. Sebahagian daripada mereka ingin dibunuh. Nabi SAW tu sendiri pun diancam untuk dibunuh. Dijanjikan kepada orang yang mampu tangkap Nabi, sama ada dalam keadaan Nabi masih hidup ataupun selepas Nabi mati, selepas Nabi wafat, tak kira, yang penting dapat tangkap Muhammad, akan diberikan dengan ganjaran yang besar. Maka sebab itu Nabi SAW berhijrah secara sembunyi-sembunyi. Sebab benda ni menimbulkan satu persoalan di kalangan orang yang mengkaji sirah. Sebab dia kata, kenapa Nabi pergi berhijrah sembunyi-sembunyi, sedangkan Umar berhijrah terang-terangan? Walaupun sebenarnya kisah Umar berhijrah terang-terangan tu adalah perbahasan dari sudut sanadnya sahih ataupun tidak. Cuma disebutkan oleh ramai pengkaji-pengkaji sirah. Siapa yang baca kitab sirah dia tahu, Umar sebelum nak pergi hijrah, dia siap buat pengumuman lagi dekat Kaabah. Siapa yang nak jadikan anaknya yatim, siapa nak jadikan bininya balu, tahan aku nak hijrah. Sedangkan iman Nabi SAW lebih tinggi daripada iman Umar. Kenapa Nabi pergi dalam keadaan sembunyi-sembunyi, Umar pergi dalam keadaan terang-terang? Tuan-tuan agak-agak boleh jawab? Persoalan ini muncul. Tetapi Dr. Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti rahimahullah telah menjawabnya dengan dia berkata, bukan kerana Nabi takut. Nabi tak takut. Sebab tu waktu dalam gua, Abu Bakar kan ketakutan ketika mana duduk dalam gua Sur tu. Dalam gua Sur tu, ketika mana orang Quraisy duduk dekat pintu gua, kan Abu Bakar kata,
lau ra'a ahaduhum ila qadamaihi la absarana. Ya Rasulullah, kalaulah salah seorang daripada mereka tengok kaki dia sendiri, dia mesti nampak kita kat bawah ni. Nabi SAW menenangkan Abu Bakar, wahai Abu Bakar, yang kamu sangka kita berdua, Allah Azza wa Jalla ada sebagai yang ketiga di antara kita ni. Maksudnya Nabi punya tawakal tu tinggi. Nabi yakin Nabi takkan dia apa-apa kan. Bahkan Allah Ta'ala turunkan ayat, Wallahu ya'asimuka minan nas. Allah akan memelihara kamu daripada bahaya manusia, wahai Muhammad. Nabi tak kena tawan, Nabi tak kena bunuh. Keyakinan Nabi tinggi. Cuma Nabi ni Nabi. Dia bukan Umar, dia Nabi. Dia adalah Nabi yang menjadi ikutan oleh semua manusia yang ada, yang beriman dengan dia pada masa itu. Yang kuat pun jadikan dia ikutan, yang lemah pun jadikan dia sebagai panduan. Umar menjadikan Nabi sebagai contoh dia. Khabbab juga menjadikan Nabi sebagai contoh dia. Dan kita kena tahu, perlombaan sahabat ni, apa yang Nabi buat, mereka nak ikut. Selagi mampu, mereka akan ikut Nabi SAW. Apa yang Nabi buat, mereka akan ikut, mereka akan follow. Kalau Nabi pergi hijrah secara terang-terangan, takut-takut nanti orang yang tak mampu pun akan ikut cara yang sama dan akan membahayakan nyawa dia. Maka sebab tu Nabi buat sembunyi, nak bagi ruang besar kepada orang yang tak mampu untuk hijrah macam Umar. Pergilah sembunyi, kerana Nabi kita pun sama begitu juga. Bukan kerana Nabi kita penakut. Jadi bila Nabi sampai dekat Madinah, orang-orang yang sampai dekat Madinah tu, dia orang berhijrah, dia orang bawa keperluan yang penting, yang mereka perlu dan yang mereka mampu. Adalah harta-harta yang ditinggalkan di Mekah. Harta-harta yang ditinggalkan di Mekah ni dirampah oleh orang-orang Quraisy. Dirampah, diambil pada masa tu. Jadi ketika mana di Madinah, Nabi SAW dengar satu berita sampai, Abu Sufyan yang pada masa tu belum Islam. Abu Sufyan ni masuk Islam tapi lambat lagi. Kita baru bincang awal-awal hijrah. Abu Sufyan ni masuk Islam masa pembukaan kota Mekah. Lambat lagi lah. Jadi masa ni Abu Sufyan belum Islam. Dia bawa kekayaan hasil daripada perniagaan harta Quraisy di Syam. Syam ni utara Madinah, Madinah tengah-tengah, Mekah kat bawah. Jadi Madinah tengah-tengah. Jadi bila siapa nak balik daripada Syam ke Mekah, dia mesti lalu kawasan yang berhampiran dengan Madinah. Nabi dapat berita Abu Sufyan nak lalu. Jadi Nabi pun bagi tahu pada para sahabat, siapa nak ambil kekayaan yang ada pada Abu Sufyan, boleh ambil. Jadi tak semua berminat. Sebab asal bukan Nabi nak pergi perang pun. Asalnya bukan Nabi nak pergi perang. Asalnya Nabi SAW nak macam kita kata ambush. Dalam istilah sirah ni, ulama bezakan di antara ghazwah dengan sariyah. Ghazwah ni perang, battle, dan Nabi terlibat. Satu lagi sariyah. Sariyah ni kumpulan-kumpulan kecil yang di ambush mana-mana rombongan-rombongan lain. Biasanya Nabi tak pergi. Nabi akan hantar Khalid, Nabi hantar Usama, kadang-kadang Nabi hantar Abu Ubaidah dalam Sariyatul Khabat. Nabi hantar sahabat-sahabat itu untuk ambush satu-satu kumpulan. So asalnya macam itulah, Nabi nak pergi dengan para sahabat, nak pergi ambil kekayaan tu sebagai timbal balas kerana harta mereka telah diambil oleh Quraisy secara tanpa izin. Bahkan kalau Quraisy tak ambil harta mereka pun, Quraisy pada masa tu harbi. Quraisy pada masa tu harbi, yang hartanya dan darahnya halal. Kenapa? Kerana mereka memusuhi orang Islam. Mereka mulakan serangan, mereka mulakan peperangan, mereka mulakan permusuhan. Mereka tumpahkan darah orang Islam. Awal lagi. Harta mereka halal, darah mereka halal. So bila Nabi beri tawaran ni, tak ramailah yang setuju untuk ikut. Dan Nabi pun tak wajibkan. Siapa nak ikut, ikut. Siapa tak nak ikut pun tak apa. Jadi 300 lebih orang setuju.
Cuma para ulama berbeza pendapat bilangan yang sebenar. Ada yang kata 313, ada yang kata 319. Kenapa berbeza? Kerana cara kira beza. Ada perawi yang kira dengan spy yang Nabi hantar sekali. Ada yang kira Uthman sekali walaupun dia tak terlibat. Kerana ada uzur. Dan isterinya sakit. Jadi ada perbezaan cara kita. Tapi tak ada masalah lah. Kerana nombor ni bukan penting sangat. Melainkan kalau nombor tu ada kaitan dengan nisab ataupun kaitan dengan ibadat. Yang ni bukan. Ini hanya fakta sejarah. Maklumat sejarah sahaja. Sebab ada sebahagian daripada ustaz-ustaz kita ni yang kadang-kadang bila kata 313 orang terlibat dengan Badar, 13 tuan-tuan nombor keramat. Tak ada. Bukan macam tu. Kadang-kadang ada juga. Dia ceramah dia kata 13 ni nombor keramat. 13 ni nombor yang orang bukan Islam takut. Kita kata orang bukan Islam bukan takut kat nombor tu. Orang bukan Islam ni, kalau dia memusuhi Islam, dia takut pada orang mukmin yang sebenar. Nombor-nombor ni tak ada sangat. Sebab 313 hanya menurut sebahagian ulama. Ada yang kata 319. Imam Bukhari lagi dia kata 300 belah-belah. Sebab dia nak isyaratkan adanya perbezaan pendapat dalam bilangan orang yang terlibat dalam peperangan Badar. Okey. Jadi bila keluar, sampai di satu tempat, Abu Sufyan dapat tahu yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan beberapa orang sahabat dia keluar nak ambil harta dia. Maka dia pun tukar jalan. Dia keluar daripada highway biasa. Nak bagi faham lah. Dia keluar daripada jalan biasa dia, dia lalu kok jalan lain. Dia turun kok jalan kampung. Lalu kok jalan tepi laut. Maka akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat tak berjaya bertemu dengan rombongan Abu Sufyan. Dan Abu Sufyan hantar satu orang namanya Damdam bin Amr untuk minta bantuan kepada Abu Jahal untuk selamatkan. Sebab Abu Sufyan pun tak tahu, mungkin dia tak selamat walaupun dia dah tukar jalan. Mungkin dia tak selamat. Jadi bila orang yang utusan yang dihantar ni bagi tahu dekat Abu Jahal, maka Abu Jahal pun terus kumpulkan orang. Terus kumpulkan orang 1,000 orang. Lengkap dengan senjata, lengkap dengan kelengkapan, siap bawa artis-artis lagi. Bersama untuk keluar perang dengan orang Islam pada ketika itu. Sebab apa? Sebab dia orang memang cari point. Macam mana aku nak lenyapkan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni. Jadi Abu Sufyan pun bila dia lalu kok jalan lain, sampailah dia selamat. Dia pun hantar utusan pergi ke Abu Jahal, sudahlah tu. Rombongan kita dah selamat, kita patah balik. Apa kata Abu Jahal? Dia kata, la narji' hatta na'tiya badran. Fanuqimu fihi thalatha. Nanharul jazur wa nasqil khamar. وتغني علينا القينات حتى يسمع بنا العرب فلا يزالون يهابوننا. Kata Abu Jahal, kita tak akan balik sehingga kita sampai di Badar. Kita duduk di sana 3 hari. Kita kena sampai dekat Badar sehingga kita duduk di sana 3 hari. Sepanjang 3 hari kita akan sembelih binatang untuk makan. Kita akan tuang arak-arak, kita akan biarkan artis-artis kita menyanyi supaya Arab seluruh semenanjung Arab ni dengar cerita kita dekat Badar dan mereka sentiasa akan takut dengan kita. Sebab Abu Jahal ni dia memang jaga reputasi dia. Ada satu riwayat bila orang Abu Jahal ni dia lalu kat Mekah sebelum hijrah, dia dengar anak dara perempuan Arab Quraisy sebut, dia kata Abu Jahal ni mesti tak menang kalau lawan dengan Muhammad. Dia kata semenjak pada tu aku memang betul-betul aku lawan sampai aku dapat menang dengan Muhammad. Abu Jahal punya sombong. Sebab tu Abu Jahal ni sebelum dia mati, dalam perang Badar ni dia mati. Dia ditikam oleh 2 orang pemuda daripada Ansar. Pemuda Ansar yang jaga kebun tamar. Pekerja kebun tamar.
Dia tu pemimpin besar, kena tikam dengan puak Ansar. Sebab zaman dulu tuan-tuan, orang Mekah ni kira macam traders, businessman. Orang Madinah ni macam petani, bukan macam petani, memang petani kan? Jadi macam kalau businessman yang mempunyai kuasa politik, yang mempunyai kekayaan, tiba-tiba kena tikam dengan satu orang yang kerja dekat kebun sawit, kerja dia petik sawit je kan, kena tikam. Dia jadi macam satu benda yang mengaibkan lah bagi dia orang. Jadi sebab itu masa dia kena tikam tu, masa nyawa-nyawa ikan tu, Abdullah bin Mas'ud datang tengok dia. Tu dia kata, tak ada ke orang lain yang boleh tikam aku yang hebat sikit, biar aku mati di tangan orang yang hebat. Sehingga kan Ibn Mas'ud akhirnya selesaikan dia, bawa kepala dia pergi jumpa Nabi SAW. Nabi sebut, hadha Fir'aun hadhil ummah. Inilah Fir'aun bagi umat ni. Kerana apa? Kerana sombong. Fir'aun tu sombong. Fir'aun bagi umat ini, kata Nabi SAW, adalah Abu Jahal. Jadi dia kata, kita tak akan balik lah, kita duduk sini 3 hari. Biar Arab dengar, Arab takut dengan kita. Arab akan hormati kita kerana kita Quraisy. Jangan tunduk dengan Muhammad dan konco-konconya. Nabi SAW akhirnya dapat tahu. Nabi diberitahu yang Quraisy, rombongan Quraisy yang membawa kekayaan tu dah tak ada dah, dah selamat dah. Tiba-tiba terpaksa berdepan dengan tentera 1000 orang yang lengkap bersenjata. Yang 300 ni asal tadi nak perang ke asal tadi nak ambush rombongan kekayaan je? Asal bukan nak perang pun, asal nak ambush je. 300 orang bawa kelengkapan pun ala kadar, nak tempur dengan 1000 orang yang memang lengkap bersenjata. Agak-agak atas ketah, siapa menang? Agak-agak lah. Dari sudut persediaan mental pun, orang Islam pada awalnya tak apa cukup lah. Sebab tu Nabi SAW minta pandangan sahabat dia. Nabi kata, asyiru ilayya ayyuhan nas. Wahai manusia, berikan pandangan kepadaku. Sesungguhnya Allah Azza wa Jal telah mentakdirkan kita untuk berperang. Tiba-tiba ada seorang sahabat bangkit. Dia kata, nama dia Miqdad. Dia kata, ya Rasulullah, laksanakan apa yang Allah Ta'ala perintahkan. Kalau perang-perang, kita tak ada masalah pun. Perang. Nabi dengar, Nabi macam ada benda yang tak lepas pada hati Nabi. Nabi kata, asyiru ilayya ayyuhan nas. Berikan aku isyarat lagi, wahai manusia. Wahai sahabat-sahabatku, beri isyarat lagi. Ada seorang sahabat nama dia Sa'ad bin Mu'az. Sa'ad bin Mu'az, seorang pemimpin orang Ansar. Dia kata apa? Dia kata, ka'annaka turiduna ya Rasulullah. Seolah-olah engkau memaksudkan kami, wahai Rasulullah. Macam Nabi ni nak dengar pendapat Ansar. Sebab Miqdad ni muhajir. Miqdad ni muhajirin. Dia duduk dengan Nabi SAW daripada zaman Mekah lagi. So Nabi dah kenal dia. Nabi dah tahu hati budi dia. Nabi dah bersama dengan muhajirin 13 tahun dekat Mekah. Melalui proses, Nabi kenal hati budi orang muhajirin. Kalau mereka bersedia, itu benda yang Nabi dah boleh jangka dah. Tapi Nabi tak pernah ada pengalaman dengan orang Ansar. Kerana ni kali pertama Nabi nak bertempur bersama dengan Ansar. So Sa'ad kata, ka'annaka turiduna ya Rasulullah. Seolah-olah engkau mahukan pandangan kami, wahai Rasulullah. Nabi kata ajal, Nabi kata ya. Kata Sa'ad bin Mu'az, ya Rasulullah, inna qad amanna bik wa saddaqnak wa a'tayna ala dhalika uhudana famdi lima amarakallah. Dia kata, ya Rasulullah, sesungguhnya kami telah beriman dengan kamu. Kami telah membenarkan cakap-cakap kamu.
dan kami telah memberikan janji setia kami kepadamu. Laksanakanlah perintah Allah. Fa innaka law ista'radta bina hadzal bahr fakhudtahu lanakhudunnahu ma'ak. Ya Rasulullah, kalau kau bentangkan di depan kami ni laut dan kau redah laut ni, kami akan redah laut ni bersama dengan kamu. Dan sesungguhnya kami adalah kaum, dia wakil orang Ansar, kami adalah kaum yang sentiasa membenarkan bahawasanya kami akan bertemu Allah Azza wa Jalla satu hari nanti. Dan kami adalah kaum yang sentiasa bersabar ketika mana terpaksa bertempur dalam mana-mana pertempuran bersama dengan musuh. Wala'allallaha yurika minna ma taqirru bihi ainuk. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla menunjukkan kepada kamu wahai Rasulullah sesuatu daripada tindakan kami yang bila mata engkau tengok, mata engkau sejuk pandang kami. Tuan-tuan, ini satu perkataan yang keluar daripada wakil pemimpin satu kaum yang menunjukkan kekuatan akidah generasi yang dinamakan Muhajirin dan Ansar. Tukar plan. Daripada plan nak pergi ambil kekayaan, tukar plan macam nak pergi mati punya plan. Kita lah kata kan, siap-siap nak pergi makan kenduri. Beg tak bawa, apa pun tak bawa. Bawa benda biasa-biasa nak pergi makan kenduri kat Kuala Perleh. Tiba-tiba jumpa kawan kat Kuala Perleh, dia ajak pergi rumah dia. Jom lagi rumah aku, makan malam. Tanya kat mana? Johor Bahru. Nak pergi tak? Jom lagi makan rumah aku, makan malam. Kita tanya, kat mana? JB. Kita kata nanti salah. Nak telefon mem dulu. Banyak benda yang nak disiapkan. Nak siapkan beg, nak siapkan duit. Tapi sahabat Nabi SAW, dia tak ada kata, ya Rasulullah, tadi kata nak pergi serang rombongan yang ada harta. Kami duk tunggu harta ni. Duk berbunga-bunga jiwa nak dapat harta. Tiba-tiba tukar jadi perang. Ini jadi mission untuk bunuh diri ni. Dia tak ada kata, ini sudah jadi lain wahai Rasulullah, kita balik je lah. Tak ada. Sahabat teguh kerana dia tahu ini adalah perjuangan hak dan batil. Dan Nabi SAW sebelum berlakunya peperangan Badar, Nabi doa, Allahumma anshuduka ahdaka wa wa'dak, Allahumma in syi'ta lam tu'bad ba'dal yawm. Atau kama qala, Nabi SAW kata, ya Allah, aku seru kamu wahai Allah, aku seru, aku pohon supaya engkau laksanakanlah segala janjimu. Laksanakan wahai Tuhan, untuk memenangkan agama ni, itu adalah janjimu padaku. Tolonglah laksanakan. Wahai Tuhan, kalau engkau tak laksanakan dengan kehendak engkau, engkau takkan disembah lagi lepas daripada ni. Kalau kalah kat sini, intahlik hadhi isabah, kalaulah kumpulan yang berada di Badar ini tewas, wahai Tuhan, engkau tidak akan disembah lagi. Tak ada siapa lagi, wahai Tuhan, nak sembah kau. Nabi bersungguh berdoa, bersungguh, sehingga Abu Bakar pegang tangan Nabi SAW. Abu Bakar kata, sudah ya Rasulullah, doa itu sudah cukup. Pertempuran ini merupakan pertempuran di antara hak dan batil, nak menjadikan akidah Islam itu kekal sehingga ke hari ini. Dan kemenangan yang Allah Ta'ala beri itu menyebabkan hari ini kita menjadi Muslim. Allah Ta'ala hantar malaikat sebagai bantuan kepada orang Islam. 300 lebih, lawan 1000 lebih. Akhirnya yang 1000 lebih itu tewas. Sebahagiannya gugur di Badar. Seperti Abu Jahal, seperti Utbah bin Rabi'ah dan yang lain-lain lagi. Dan sebahagiannya menjadi tawanan. Ini sebagai satu simbol kepada perjuangan akidah, dan ia berlaku pada bulan Ramadan, 17 Ramadan.
Jadi itulah sedikit yang boleh saya sampaikan. Mudah-mudahan kisah Badar yang berlaku bulan Ramadan supaya kita ingat. Ramadan sebagai bulan yang pernah berlaku satu peristiwa yang menjadikan akidah Islam itu kekal sehingga ke hari ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sahabat saya, tuan-tuan puan-puan rahmat Allah sekalian, saya nak menyentuh tentang apakah implikasi daripada pelaksanaan Ramadan kita. Kita nak tahu tuan-tuan, kita berjaya atau tidak berjaya dalam menghayati bulan Ramadan ni, kita tengok lepas bulan Ramadan. Macam seorang tentera, kalau nak tahu dia boleh berkesan tak berkesan selepas daripada latihan. Dia boleh menembak tepat tak tepat selepas latihan. Masa latihan tu dia tembak memang tepat. Tapi nak tahu dia tembak tepat tuan-tuan, dia keluar daripada latihan selama mungkin 4 bulan 5 bulan, latihan rekrut dia, kemudian dia keluar, lalu dia dihantar bertugas di dalam hutan bertembung dengan penganas komunis. Pada masa itu dia tembak tepat seperti mana latihan, betul lah tu. Itu panggil kesan. Dan sebelum saya meneruskan sedikit kupasan saya lah tentang tajuk ini, saya mengucap terima kasih kepada tuan-tuan kerana masih berada dalam masjid dan tuan-tuan masih selamat daripada gelombang haba yang berlaku 2-3 hari ini. Jadi alhamdulillah tuan-tuan masih berada dalam gelombang ekong. Ya. Jadi gelombang ekong lebih baik sikit lah daripada gelombang haba. Jadi yang pertama sekali tuan-tuan saya nak sebut, Ramadan mengajar kita keikhlasan. Maka kita tengok hari ini banyak orang buat amalan dalam bulan Ramadan dengan salat tarawih ni. Memang dengan penuh keikhlasan. Tak ada satu perkara yang boleh kita sebut kecuali memang ikhlas sungguh dia. Maka keikhlasan itu kita tunjuk selepas bulan Ramadan. Antara bentuk keikhlasan atau contohnya Ramadan ini dia suruh kita menderma. Kadang-kadang dalam hidup kita ni tuan, menderma 1 dinar ataupun 10 ringgit dia lebih besar daripada menderma 1,000 ringgit. Macam mana boleh jadi begitu? Sebab dalam sebuah hadis menyebutkan bagaimana orang yang berderma 1 dinar tu dia lebih baik daripada orang derma dengan jumlah lebih besar. Pasal apa? Pasal dia hanya ada 2 dinar. Dia hanya 2 dinar. Dia perlukan 2 dinar tu. Tapi dia belanjakan, dia sedekahkan 1 dinar, dia guna 1 dinar. Maka nilai sangat besar. Orang yang sedekah tuan-tuan dengan 1,000 dinar ke, ataupun orang sedekah dengan 10,000 ringgit Malaysia ke, tetapi dia masih ada dalam akaun dia 2 juta. Orang kampung sedekah tuan-tuan, dia hanya hasil dia dapat saya katakan 20 ringgit satu hari. Dia sedekah 10 ringgit. Dia simpan 10 ringgit. Hartawan sedekah satu hari 1,000 ringgit. Tapi dalam simpanan dia masih ada 1 juta. Mana nilai paling besar? Orang kampung tu dia anggap besar. Sebab itu keikhlasan kita nilai tuan-tuan dari sudut ganjaran yang diberikan, dari sudut kesungguhan, dari sudut sabar yang kita, dari sudut kesanggupan kita buat benda tu. Macam tuan-tuan dalam majlis ini, kalau tuan-tuan tengok kami, saya dengan Prof. Uzaimi berceramah di sini, kalau tuan-tuan nilai dari segi apa yang nak diceramahkan, hadis-hadis dikemukakan, cerita dikemukakan, walaupun masa tu bagi 3 jam sekali, tuan-tuan akan rasa seperti 10 minit. Sebab tuan-tuan tengok sedapnya isi kandungan tu, seronoknya isi kandungan tu, bagusnya isi kandungan tu. Tetapi kalau tuan-tuan tengok dari segi masa, sekejap tuan-tuan tengok jam, tuan-tuan tengok jam, lama benar dia bercakap. Dia seorang cakap. Aku sikit pula kata dia. Ya, sebab tuan-tuan melihat kepada masa. Tapi kalau tuan-tuan melihat kepada isi kandungan yang diutarakan, 3 jam kami berceramah pun tuan-tuan akan terrelax, tak ada apa. Lama benar. Baru ke lapang balik. Tak, baru sekejap, baru rasa 10 minit. Sebab kita rasa benda tu, itulah keikhlasan kita. Kita akan merasa benda tu yang makan masa lama dia akan jadi makan masa sekejap. Jadi benda yang agak payah kita nak sedekah tadi, dia akan jadi mudah sebab keikhlasan. Sebab tu tuan bayangkan, jadi Prof kita sudah cerita tentang perkembangan berlaku di kota Madinah. Ketika mana Masjid Madinah tu dibina tuan-tuan, dia punya atapnya apa? Atap Masjid Madinah tu bukankah daripada daun-daun kurma? Ya. Cuba tuan-tuan bayangkan pada hari ini Masjid Guring ni, atap dia daun kurma. Ada orang datang tak? Masjid Guring ni, atap dia daun kurma, batang dia batang kurma. Ada orang datang tak? Saya rasa tak ada orang datang sebab ni masjid ke apa benda ni? Di pondok ke apa ni? Mesti orang kampung cakap, ni masjid ke apa ni? Tahu tak? Sebab apa? Sebab kita tidak bina atas keikhlasan, kita bina atas fizikal benda tu.
Jadi kita tengok ini bukan sebuah masjid, ini tidak layak diisytiharkan sebagai sebuah masjid. Panggil dia punya engineer terkemuka, engineer kata ini bukan masjid. Ini pondok-pondok, budak-budak. Tapi para sahabat dengan penuh keikhlasan, Masjid Madinah tu disebut la masjidun ussisa ala taqwa. Masjid yang diasaskan dasar ketakwaan. Berkembang sampai zaman sekarang. Kalau tuan pergi ke Syankit, tak ada Syankit nu Mauritania. Ada lagi kawasan-kawasan penempatan awang tengah-tengah padang pasir dan ada dia punya masjid dia tak rupa masjid. Dia tengok masjid, masjid ke apa ke benda ni? Macam tempat bakar kayu harang je. Tetapi keikhlasan itu penting tu tak. Keikhlasan tak kira lah. Dia sebut masjid, maka kita datang. Dia sebut bersedekah, maka kita buat. Dan kita tidak menilai setengah orang, bukan saya tak layak sedekah. Saya gaji baru ada 400. Dapat bonus baru 700, tak layak sedekah. Orang sedekah ni yang dapat tu 12 bulan macam Prof kata tadi. Dapat dah 12 bulan setahun. Dia yang berhak sedekah. Kami tak payah. Kami sedekah pun tak tengok pun. Kami sedekah 350, paling kurang 50 je kami bagi. Tak, nilai itu tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sedekah itu akan dikembang. Itu keikhlasan. Kita beribadah kerana Allah, bukan ibadah melihat pada apa orang kata. Kalau tuan-tuan ibadah pada lihat apa orang kata, memang tuan-tuan tidak akan ibadah. Kami penceramah, saya sendiri 30 tahun lebih. Saya tu Prof Zaimi pun lebih kurang sama tuan-tuan. Menghadapi cabaran dalam berceramah ni. Saya menulis buku pun menghadapi cabaran. Kita berforum perdana menghadapi cabaran. Orang kata macam-macam, orang tuduh macam-macam tu. Orang label macam-macam. Kalau kita nak tengok pada label-label orang ni tuan, orang tuduh-tuduh, memang tak ceramah dah, tak ceramah dah. Memang tak ceramah. Sekali orang kata je kita balik terus. Makan ondel-ondel kat rumah cukup, selesai. Yang itu sebab apa? Sebab itulah saya kata keikhlasan itu penting. Keikhlasan itu yang pertama. Jadi nak tahu kita berjaya tak berjaya, tengok ikhlas. Yang kedua, Ramadan mengajar kita ikut sunnah. Masa buka puasa kan makan kurma dulu, baca bismillah. Benda tu kena amalkan terus lepas pada bulan Ramadan. Kita buat ataupun tidak. Buah kurma kita makan tak bulan bukan Ramadan. Budaya Melayu kita, bulan bukan Ramadan, kurma tak makan. Yang kita makan bulan Ramadan saja. Sebab ni sunnah. Sunnah Nabi sepatutnya berjalan seterusnya. Bukan berhenti setakat bulan Ramadan tu saja. Jadi kita Ramadan kita fokus. Lepas Ramadan tak payahlah. Ataupun nak buka je makan kurma. Tak buka tak makan kurma. Tak. Nabi makan kurma bulan Ramadan ke bulan bukan Ramadan. Ramadan pun Nabi makan, bukan Ramadan pun makan. Kalau betul nak ikut sunnah. Maka sunnah tu perlu. Kemudian pada masa kita sambut hari raya dia. Sambut hari raya tuan-tuan. Datanglah sembahyang hari raya. Ada setengahnya datang sembahyang hari raya. Imam dah takbir rakaat pertama. Dia baru sampai dengan motosikal. Jadi tengok imam takbir rakaat pertama, dia pusing. Dia pecuk laju-laju balik. Ikut sunnah apa ke mana? Ini ikut pecuk. Dia tak reti, dia tak faham cara menunaikan solat hari raya tu. Dia kata dah lepas satu rakaat aku nak buat macam mana? Aku nak sama, aku nak apa, dia tak faham. Jadi dia pecuk. Kadang-kadang ni dia tak naik tu. Dia duduk, dia tunggu sampai orang habis sembahyang, dia pun dengar khutbah. Jadi bila balik, isteri dia kata sembahyang sunat hari raya bang. Oh, sembahyang sunat hari raya memang sedap tu. Tu imam baca tadi. Padahal dia tak sembahyang pun dia keluar. Jadi mana sunnah itu berlaku? Dan yang pelik tuan-tuan, hari raya kan Nabi jalan masuk satu jalan lain dan balik jalan lain, pergi ke masjid itu untuk berjumpa sejauh mungkin orang Islam. Kita hari ini tuan-tuan, ikut sunnah kita apa tuan-tuan? Dia pelih kurang sikitlah. Kalau tempat-tempat lain macam di Felda, Felda ni tuan-tuan 2-3 hari menjelang hari raya, letupan berlaku begitu ketara, letupan berlaku seperti berlaku perang Ukraine dan Rusia. Kan kita tak tahu keduk-kedang. Sampai pukul 12 tu tak berhenti lagi letupan. Serangan komunis, serangan pengganas komunis. Dan pihak pasukan keselamatan mempertahankan mati-mati yang kampung tu, komunis serang menggunakan helikopter. Allah, tak boleh ingat kita berasa nak tuli tuan-tuan. Di setengah di Felda lah. Tapi saya duduk di Belih ni dekat setahun, saya dengar tak adalah berlaku letupan sekali-sekala. Ada berlaku. Nak ceritanya budaya main mercung ni budaya Nabi ajar ke? Oleh kerana Prof Zaimi ada kat dia, kita tanya, ada tak satu teks hadis tentang mercum? Tak ada ah. Saya ati ala nas zaman yastakdimuna mercum. Ada? Mana ada? Akan datang suatu zaman manusia akan menggunakan mercum pada malam hari raya. Ada? Mana ada tuan-tuan? Kita ikut budaya bukan Islam. Itu bukan budaya kita. Budaya kita kan bertakbir. Mohon maaf antara satu sama lain, itu budaya orang Melayu. Yang ketiga tuan-tuan, oleh kerana masa agak terbatas, yang ketiga,
Dia panggil ibadah kemasyarakatan. Dalam bulan puasa kita digesa supaya bersedekah walaupun dalam bentuk beri minum segelas air untuk orang berbuka. Maka bulan tidak puasa pun kita kena perbanyakkan sedekah. Sedekah ni boleh berlaku dalam bentuk paling kurang tuan-tuan dengan nasihat. Nasihat yang kita bagi tuan-tuan, nak bagi duit tak ada, bagi nasihat itu sudah dapat sedekah. Dapat pahala sedekah. Maka benda tu kena buat. Itulah dia antara kesan-kesan kita berjaya ataupun tidak berjaya. Tuan-tuan boleh tengok hari Ramadan kita diwarnai tuan-tuan. Satu Syawal diwarnai oleh apa? Takbir yang. Lepas takbir apa? Lagu raya. Kalau tak ada lagu raya, tidak ada lagu lenang perantau, kita tidak merasai suasana hari raya tu orang panggil. Tak ada lagu tu jeng duduk rumah tu duduk gini, lagu tak ada. Jadi maknanya kita diwarnai oleh lagu raya. Bukan kita diwarnai oleh takbir raya. Jadi tak ada lagu raya, tak ada radio, tak ada radio. Jadi lagu raya tidak dapat didendangkan. Jadi kita diwarnai. Islam tak suruh kita menyambut hari raya dengan dendang perantau. Nampak tak? Kita punya budaya tu sudah pun berubah. Kemudian menziarah kita memang disuruh pada hari itu. Hari raya ya kita disuruh. Tetapi hari raya kita hari ini nampak ada kajian menunjukkan bahawa kita jadi semakin pudar dalam ziarah. Anak kita pun pudar, sepupu dah tak kenal. Pak, anak kita dah banyak habis masa di hadapan handset. Duduk hari raya ni, duduk mak saudara datang, dia pun tak tengok pun mak saudara dia. Kita bimbang tuan-tuan, kalau jadi normalisasikan benda ni, lama kelamaan tak kenal. Zaman saya dulu, mak kita suruh pergi rumah pulang berbulang. Kita tanya rumah siapa tu? Ini rumah 4 pupu kamu. Di sini dipanggil rumah 4 pupu. Tak tahu orang Perlis guna istilahan. Kan dia ada sepupu, 2 pupu, lagi 3 pupu, 4 pupu. Zaman dulu kan? 4 pupu kita masih kenal. Zaman dulu. Ini sepupu pun tak kenal. Apa itu pupu? Tak kenal. Pupu tu benda. Pupu tak kenal. Sebab itulah dia kesang hari raya dia. Tuan-tuan tahu tak? Tadi Prof kita dah sebut Abu Jahal. Dan apa hubungan Abu Jahal tu dengan Nabi? Abu Jahal menentang Islam. Dan Abu Jahal tu hubungan dengan Nabi apa? Abu Jahal tu 4 pupu Nabi. Hubungannya masih kuat. Sebab datuk keempat dan kelima Abu Jahal dengan Nabi tu sama. Jadi 4 pupu Nabi tu berperang. Ya, 4 pupu Nabi dia. Maknanya dia tahu, Abu Jahal ni dia tahu hubungan dia dengan Nabi. Aku ni 4 pupu. Perang-perang. Itulah saya nak tengok, saya nak sebut sebahagian tu. Kesan daripada Ramadan. Tengok lepas ni. Tak perlu tanya. Biasanya nak tengok kesan mudah je dah. Lepas daripada kita sembahyang, ada tak orang sembahyang macam contohnya fardu zuhur. Selepas daripada fardu zuhur tu, ada tak orang sembahyang sunat? Kita boleh nampak kesan. Kita tak perlu tanya orang lain. Tak perlu tanya orang lain, tanya diri kita sendiri. Sejauh mana kesan Ramadan itu telah berlaku pada diri kita. Melihat pada benda-benda yang saya sebutkan tadi. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, alhamdulillah, kita dah sampai di penghujung. Jadi sebagai kesimpulannya, tuan-tuan dan puan rahmati Allah sekalian, Ramadan ini masih berbaki. Tak lama lagi, tapi still berbaki. Ia merupakan satu peluang untuk kita sama-sama, saya dan juga kita semua, sama-sama untuk teruskan usaha sehingga ke akhir bersungguh-sungguh untuk menghidupkan Ramadan ini dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tadi pagi-pagi saya terima satu mesej daripada seorang sahabat. Dia kata, Ustaz, saya nak taja 2 orang pelajar QUIPS buat master dekat QUIPS. You pilih 2 orang. Dia dah masuk duit dah pun ke akaun QUIPS. Nak bagi tahunya ada manusia yang orang kata apa? Masih lagi berusaha untuk melakukan kebaikan di hujung-hujung Ramadan. Jadi kita sama kena ambil semangat yang sama. Walaupun ada orang kata, semalam saya rasa semalam lah Lailatul Qadar. Para ulama menceritakan, kalau seseorang itu dia rasa malam semalam tu Al-Qadar, malam semalam tu Lailatul Qadar, dia tak digalakkan untuk cerita pada orang lain. Dia tak digalakkan cerita. Walaupun dia rasa macam sebab tanda malam Al-Qadar ni, esok pagi itu matahari timbul malap. Dia tak bersinar kuat. Dalam hadis Muslim. Dan itulah satu-satunya tanda yang sahih yang disepakati.
tanda malam walaupun dia berlaku siang. Sebab seolah-olah Tuhan nak bagi tahu siapa yang tak bersungguh semalam, pagi ni keluar tanda, maka terlepaslah kelebihan tu, kan? Maka terlepaslah kelebihan tu. Kalau kita rasa macam semalam lah, kan? Kita tak payah bagi tahu orang ramai-ramai. Sebab apa? Sebab dia seolah-olah menutup ataupun mematikan semangat orang lain. Diam-diam sudah. Tapi sebenarnya tak ada siapa tahu dengan pasti, kan? Kalau dia kata, betul lah Ustaz semalam saya nampak pokok sujud. Pokok sujud, kan? Sejuk daripada biasa malam tu. Ada riwayat malam tu orang kata apa? Bintang-bintang pun tak berapa nak keluar. Tapi itu tanda-tanda yang boleh jadi betul, boleh jadi Tuhan nak bagi pada satu orang dia nampak pokok sujud. Kita tak nafi lah, tapi Hamka sebut dalam tafsir dia. Kadang-kadang orang kata dia nampak benda tu keajaiban pada malam Al-Qadar tu, tapi dia kata itu bukanlah satu petanda yang pasti akan berlaku sepanjang tahun ataupun setiap tahun. Yang pastinya esoknya tu matahari terbit tak bersinar kuat. Tak payah beritahu orang, supaya semangat tu tetap ada pada semua orang dan kita pun kekal bersemangat sampai ke akhir. Sebab itu Ibn Mas'ud pernah sebut, dia kata siapa yang menghidupkan malam setahun penuh, dia mesti dapat malam Lailatul Qadar tu. Setahun penuh, maksudnya dia nak bagi tahu bukan hanya sekadar bulan Ramadan je lah. Sepanjang tahun kena bersungguh, kan? Dan Nabi SAW pernah mengaminkan doa Jibril dalam sebuah hadis riwayat Ibn Khuzaimah, yang mana Jibril berdoa, Jibril kata, malang bagi orang yang dapat peluang untuk hidup dalam bulan Ramadan, raghima anfu 'abdin adraka Ramadan fansalakha minhu falam yughfar lahu. Dia dapat peluang hidup dalam bulan Ramadan, tapi bila Ramadan berlalu, bila Ramadan beredar, dia tak dapat keampunan. Orang macam ni, kata Jibril, malang. Maka Jibril kata dekat Nabi, qul amin, katakan wahai Muhammad, ya Allah mustajabkan doa untuk memalangkan hamba yang tak dapat keampunan ni. Maka Nabi SAW kata amin. Maka rugi bagi orang yang tak dapat keampunan. Kita doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah Azza wa Jalla ampunkan kita. Sebab itu Aisyah dalam hadis riwayat Tirmizi, dia tanya Nabi SAW bila dia bertemu dengan malam Al-Qadar, fama aqul ataupun fama ad'u, apa yang aku nak doa, apa yang aku nak sebut? Nabi kata, banyakkan doa, Allahumma innaka afu tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, engkau Maha Pengampun, engkau sukakan pengampunan, maka ampunkanlah aku. Itulah ganjaran terbesar bagi seorang hamba bila dapat keampunan daripada Allah Azza wa Jalla. Jadi saya pun sebagai orang kata apa, Muslim, sebagai manusia biasa, mohon maaf jugalah pada tuan-tuan kalau ada terkasar bahasa, tersilap kata dalam majlis ini ataupun dalam majlis-majlis sebelum ini. Saya mohon maaf. Mudah-mudahan kita semua dikumpulkan oleh Allah Azza wa Jalla satu hari nanti di dalam syurga, insya-Allah. Jadi itu saja daripada saya. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Dan kesimpulan daripada saya pula tuan-tuan, ringkas je lah. Saya nak sebut pertama sekali apa yang dikupas oleh Al-Imam Ibn Qayyim dalam Majalis Salikin ni, iaitu kalau tuan-tuan nak selamat hidup, bahagia dunia dan akhirat, jangan tinggalkan 3 formula ini. Kata beliau lah dalam kupasan mengenai banyak nas Quran, maka beliau simpulkan, pertama dia kata nak hidup ni, pertama hiduplah kerana Allah. Yang kedua, hiduplah bersama Allah. Yang ketiga, hiduplah dengan Allah. Kalau tengok dari segi ibarat ni, kita rasa berat lah. Buat kerana Allah, hidup kerana Allah, kita faham lah. Hidup kerana Allah, setiap aktiviti masa kita hidup ni kita buat, mesti buat kerana Allah. Dan itu akan mengekalkan pahala kita sampai hari kiamat. Yang kedua, hiduplah bersama Allah. Hidup bersama Allah macam mana? Dia zat lain, kita zat lain. Hidup bersama Allah, itu maknanya hiduplah bersama dengan syariat Allah. Ada landasan, maka kita akan selamat. Dan akhir sekali, hiduplah dengan Allah. Artinya dalam hidup kita ni, kita tidak akan lari daripada qada dan qadar Allah. Hari-hari kita gembira, hari-hari tertentu kita duka cita. Kita sabar dalam menghadapi duka cita dan kita bersyukur dalam menghadapi kegembiraan. Inilah 3 formula yang dapat saya sebutkan pada pagi ini. Mudah-mudahan kita dapat amalkan dalam kehidupan kita untuk
menjadikan kita insan yang bahagia dunia dan akhirat, dan kita tak perlu hilau pada orang lain datang. Tengok agama Allah depan kita, betul perjalanan kita ikut ray itu, insya-Allah kita akan selamat. Wallahu a'lam. Sekali lagi saya ambil kesempatan ini, tak raya lagi ni, tapi ambil kesempatan dulu. Selamat berpuasa, buat puasa dia lagi. Hari ni puasa lagi kan? Selamat berpuasa dan seterusnya minggu depan selamat berhari raya. Sebab saya kata begitu kan, saya pun akan balik ke tanah air tercinta. Saya balik ke Terengganu. Jadi ambil peluang ini untuk mengucapkan selamat hari raya maaf zahir dan batin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.